أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka perkongsian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Timbalan Nazir, Haji Cik Rahim, Cik Umar, barisan sahabat-sahabat, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, barisan tuan-tuan pegawai AJK Pengimarahan Masjid Jami' Sungai Pelong, barisan tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, para alim ulama, para habaib, ibu ayah, abang-abang, kakak, adik-adik, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dan masih lagi dikurniakan pelbagai nikmat yang tidak dapat kita hitung dengan bilangan hitungan kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dalam keadaan kita lahir, Allah Ta'ala telah tetapkan kita lahir, kebanyakan daripada kita lahir dalam keadaan Islam, dan keluarga kita dalam keadaan Islam, dan menerima agama kita yang seadanya ini sebagai seorang Islam. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat adalah apabila ia ada, kita tiada terasa keadaannya. Tetapi apabila ketiadaannya, maka kita terasa kehilangannya. Itulah nikmat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan jemaah kita, kenalan kita, sahabat andai kita, ahli qaryah kita sama-sama diberikan naungan kesihatan, keberkatan, keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sihat dan dapat berjamaah bersama-sama dengan kita. Bila satu kita masih lagi dalam keadaan injet, tuan-tuan, dalam tempoh kecederaan lagi, mudah-mudahan beliau dapat kembali bersama-sama berjemaah dengan kita. Saya pun baru saja pulih daripada demam yang panjang, tuan-tuan. Sejak daripada selepas dapat COVID sampai sekarang, rasanya demam dah 6-7 kali dah. Cepat demam. Hari Jumaat, malam Sabtu meeting, balik meeting terus demam. Straight sampai hari Selasa. Straight, tuan-tuan. Demam. Demamnya tak kebah-kebah, tuan-tuan. Dia bersambung-sambung. Lepas demam, datang sesama. Lepas semua datang batuk. Hilang demam, hilang batuk, semua tak pergi lagi. Cakap sekarang guna hidung, tuan-tuan. Rasa runah lebih, dengung lebih. Kan? Telinga macam tak apa-apa dengar, kadang berdengung. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita diberikan kesihatan dalam keadaan cuaca yang baik. Dan mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seandainya kita bimbang dalam keadaan akhir zaman ini, bimbang kita tak dapat nak tempuh hari kiamat.
andailah kata Allah Ta'ala nak ambil nyawa saya, biarlah ambil nyawa saya sebelum hari kiamat. Seharilah bimbang dalam keadaan tempoh huru-haranya hari kiamat, bimbang keimanan kita tak sama seperti mana keadaan aman. Itulah nikmat tuan-tuan, dalam keadaan aman ini kita jagalah baik-baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang mana yang disebutkan tadi, maka tajuk pada malam ini ialah masakan yang halal tetapi haram. Benda masak halal tapi haram. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ni kita dah sama-sama dengarkan berkenaan dengan bab muamalat. Dalam bab harga dan barang jualan ada syaratnya 5 perkara. Syarat yang pertama adalah suci ainnya. Maksudnya barang tu kena suci. Sesuatu pembelian itu kena suci. Tidak sah kita menjual sesuatu yang najis. Yang sebelum ni dah diketengahkan seperti anjing, arak, dan juga kita dah bicarakan tentang asal usul gigi gajah. Gigi gajah. Gajah rupanya dia punya gading tu namanya taring. Gigi kacip dia yang menjadi gadingnya. Maka ianya dia menjadi makhluk yang mana dia tidak boleh dikategorikan gadingnya itu sebagai satu benda yang najis. Bukan kata gading, tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang letak gigi buaya jadi rantai. Kenapa je buat gigi buaya ni, Haji? Haji tu, tuan-tuan, serban kat kepala tu. Ini ustaz, ini ilmu kebal. Ni kalau belajar dekat sekolah namanya pemikiran luar kotak. Pemikiran luar kotak. Bodoh nampak bertingkat-tingkat. Dia cakap terang, ini ilmu kebal ni ustaz. Orang yang ada gigi buaya ni ustaz, kan, bukan kata solat sah ustaz. Gigi buaya ni bukan kita buat wuduk dengan dia. Gigi buaya ni ustaz, dia boleh buat kebal ni ustaz. Ya ke Haji? Ya ustaz, pernah satu ketika tu ustaz, saya kalau tidak accident ustaz, tapi kalau ikut memang accident ustaz, tapi sebab ada gigi buaya, dia jadi tangkal, tuan-tuan. Sebab saya perasan dia punya jubah tu macam ada satu butang, tapi belah dalam satu butang, kan? Adalah kat tempat Sungai Pelong tak ada, tuan-tuan. Kalau Sungai Pelong ada, senang kita nak ceramah, hari-hari jumpa. Tapi memang ada gigi buaya. Gigi buaya. Lepas tu saya tanya dengan dia, Ji, kalau betul kebal Ji, ni ada pisau depan kita, try cucuk Ji. Itu tak boleh ustaz. Oh, tak boleh pula. Jadi dia kata dia beli kat Sarawak gigi buaya tu. Jadi elakkanlah daripada perkara-perkara yang menyekutukan Allah. Kita bergantung ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita buat belian. Dah lah belian gigi buaya tu, dia beli berapa ratus, dia kata sebatang gigi tu, ratus. Gigi. Dia kata gigi ni berapa ratus, dia cerita dengan saya. Jadi urus niaga tu dalam segi muamalatnya tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? Dia jual beli benda yang najis. Bangkai lah. Baik. Lagi benda yang najis apa? Macam tajuk tadi lah. Masak yang halal tapi haram. Baik. Apa lagi yang tak suci dalam urus niaga muamalat? Tidak sah menjual benda yang mutanajis, yang tidak dapat disuci dan bertukar dengan sendirinya seperti cuka. Cuka kita faham tak? Okey, apa asal cuka? Cuka asalnya apa? Apa? Nira. Baik, nira. Cuka ni dia cuka ni asalnya dia adalah dia daripada pelbagai benda. Sebenarnya cuka ni adalah sejenis cair yang sebahagian besarnya terdiri daripada, dalam sains namanya asid asetik. Asid asetik
dan juga air. Asid ni dihasilkan melalui proses pemeraman etanol. Masuk sains Ustaz. Saya bukan sains tuan-tuan. Ustaz, kami dah 60 Ustaz. Ustaz cerita etanol apa ni Ustaz? Gini tuan-tuan, proses penapaian. Tapai tahu tapai? Penapaian lah, pemeraman. Dia peram. Baik. Cuka ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi nira tu, macam mana kita nak tahu cuka? Yang cuka ni halal, cuka ni haram. Ini fungsi asetik tadi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kaedah tadi, asid ni cuka ni, so dia ada dua. Dia ada cuka yang halal, dia ada juga cuka yang haram. Cuka yang halal ni asal keadaan dia adalah halal. Contoh apple, kan ada cuka apple, nira dia jadi cuka, okey, tak ada masalah. Tapi ada satu cuka namanya cuka wine. Ibu-ibu dia suka buka cerita masak-masak yang orang putih punya tu kan, orang putih punya, dia akan letak apa? Biasa kita dengar dia akan sebut perkataan wine. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan cuba alih bahasa, perkataan wine ataupun perkataan yang digunakan tu, kadang-kadang dia tak sebut wine, tapi terjemahan tu dia sebut cuka. Cuka yang digunakan itu adalah daripada cuka wine. Ni tuan-tuan puan-puan kalau pergi ke kedai, kena buka, kena tengok isi kandungan cuka tu, asal dia apa. Kalau dia tulis buah ke, okey. Tapi ada cuka yang dia berasal daripada wine. Okey. Yang ni saya jumpa sendiri tuan-tuan puan-puan. Tempat non halal dia dekat bahagian belakang tempat ayam dengan daging. Sebelah kalau masuk tempat beli barang tu, tengah tu ada jual nugget, sosis, hotdog, banyak kan. Tuan-tuan masuk sampai belakang ada ayam, daging, ikan. Belah kanan tu ada rak. Rak tu jual non halal punya barang. Okey, non halal punya barang. Dia pernah letak cuka yang halal sebelah cuka yang haram. Dan pernah saya tengok sendiri, sebab kitab kita baca, bila ada dua cuka, kalau letak sebelah-sebelah, kita tak perasan tuan-tuan. Saya tengok, mungkin ada pembeli yang tengok yang non halal, dia belik, tak ngam dia letak. Letak tu dia letak kat yang halal. Kan kita kadang-kadang beli gula hijau tu kan. Ni sebelah-sebelah bakul dia punya pemalahan, kita ambil gula merah, ambil hijau, letak merah tu kat hijau, ambil yang hijau, merah tu duduk mana? Kat hijau. Macam tu saya tengok cuka yang non halal ni duduk kat cuka yang halal, dan dia hanya boleh dikenal pasti melalui bacaan. Tuan-tuan puan-puan pernah beli barang tengok isi kandungan tak? Pergi kedai, tuan setiap barang bilik tak? Tepung gandum kan, bilik belakang, baca isi kandungan sampai habis, letak dalam bakul. Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Benda ni berlaku. Apa jadi pada makanan? Makanan asalnya halal, dia jadi haram. Yang ni hati-hati. Sebab dalam hukum syarak, bukan setakat masakan tu, jual beli transaksi yang kita buat tadi, hukumnya tidak sah. Kita pergi kat kaunter, kita bayar. Bayar tu dalam keadaan kita beli cuka yang tidak halal tu, hukumnya haram. Hukumnya tidak sah. Tidak sah. Satu, pakai haram. Beli tu dah tak sah, pakai haram. Yang ni. Sangat mudah tuan-tuan. Sangat mudah. Bab cuka je. Tu belum benda lain. Baik.
Dan tiap-tiap sesuatu yang mutanajis, demikian minyak yang mutanajis, kerana tidak dapat disucikan. Ini mengikut pendapat yang rajih. Baik. Bab minyak terpakai. Minyak terpakai. Paling banyak minyak terpakai kat mana? Kat rumah? Tak banyak, tuan-tuan dan puan. Habis goreng kopok leko petang-petang. Goreng kopok leko, Ustaz Rahmat datang, habis. Sebotol minyak masak kan. Habis goreng. Tapi minyak masak terpakai ni banyak kat mana? Restoran. Restoran banyak. 1 liter berapa? Lebih berat. Sekilo apa? Ha? 2.3 RM3.30. RM3.30. Baik. Tak apalah, kita jual. Saya nak tanya, minyak masak tu, saya pernah jumpa seorang lelaki, dia ni kerja dia kutip minyak masak terpakai. Saya tanya, banyak ke pakcik ambil minyak masak ni? Alhamdulillah banyak juga. Nak mana yang pakcik ambil? Pakcik ambil kat sini, ambil sini. Ada tak restoran yang restoran Cina ke, restoran orang bukan Islam ke? Ada 1-2 lah. Dia orang ni bagi saya 1-2 restoran je. Okey. Nampak? Baik. Kaedah dia apa? Kaedah dia, demikian lagi minyak yang mutanajis. Goreng apa, tuan-tuan? Goreng? Tuan Timbalan Aziz sebut. Dia sebut bang. Kan? Okey, satu kaedah dalam Islam namanya idzashtama'al. Idzashtama'al halalu wal haramu ghalibal haram. Ini kaedah fiqh. Kaedah fiqh banyak, tuan-tuan. So, dalam keadaan kita nak istinbat hukum, kita bukan ambil daripada Quran, keluarkan, lepas tu istinbat. Tak. Dia ada kaedah. Macam mana cari kaedah nak istinbat. Ini salah satu kaedah. Nama kaedahnya, apabila bercampur antara halal dengan haram, dia berubah jadi haram. Apabila bercampur halal dan haram menjadi haram. Ini kaedah dia. Jadi minyak masak tadi, urusan jual beli tadi, beli minyak masak, ambil beli minyak masak di kedai orang Cina, tak ada masalah. Cina Muslim, tak ada masalah. Beli minyak masak dekat kedai orang bukan Islam, orang Islam. Tapi minyak masak tu dah campur dengan bangkai. Tikus mati dalam tu. Tikus mati dalam tu. Alamak, 3 ekor. Buang tikus, tak perasan, tolak. Campur. Hukumnya tidak sah jualan tersebut. Ini kaedah ni kena faham. Untung juga, tapi risiko. Ambil minyak masak terpakai, jual beli. Jual beli tu tak sah. Sebab benda tu tak boleh. Sebab benda mutanajis. Bukan isu bangsa, tak. Bukan isu agama, tak. Isunya ialah suci ke tidak. Kita beli daripada restoran bukan Islam, tapi minyak masak tu suci. Urusan urus niaga tu hukumnya harus dan sah. Harus untuk kita beli dekat restoran non-Muslim, tapi dengan syarat minyak masak tu bukan mutanajis. Kalau najis, walaupun kat kedai orang Islam, Melayu, najis, hukumnya haram. Tak sah. Jual beli tu tak sah. Maksudnya kita jual beli benda najis. Bukan saya cakap. Kitab sebut.
Kitab apa? Matla'ul Badrain. Bukan marah, nasihat. Kadang-kadang kita ni terlampau ambil ringan. Terlampau ambil ringan. Jadi dalam bab najis kita tak boleh nak gunakan atau nak pakai sesuatu benda yang nak buat jual beli benda yang najis. Baik. Jadi dalam pendapat ini mengikut pendapat yang rajih. Maksudnya ada juga pendapat lain yang kata boleh, tapi pendapat yang paling tepat adalah tak boleh, tak sah menjual benda yang mutan najis, jual beli. Baik, itu dalam bab cuka, dalam bab benda yang bercampur. Ada juga benda yang bercampur, yang dah lekat, pekat, likat, tapi boleh urus niaga dia. Okey. Sebelum tu saya masuk berkenaan dengan kaedah ni dulu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, bagi kaedah apabila bercampur antara halal dengan haram, ianya jadi haram, boleh jadi harus sekiranya boleh diasingkan. Boleh jadi harus sekiranya diasingkan. Contoh, ni kita ambil bab pelaburan dulu, muamalah kan. Okey. Tuan-tuan puan-puan ada duit RM10. Masuk mesin cuci, masuk 10 cuci 100. Contoh. Kemudian taubat taubat. Jadi masuk 10 cuci 100. Tak cuci. 100, kan? Jadi tiba-tiba keluar daripada kedai, aku ni dosa, taubat. Bila dia taubat, maka dia nak ambil hak dia. Dia nak ambil hak dia. Macam mana nak buat Ustaz? Macam mana buat? Okey, adakah dia dikira bercampur? Maka dia ambil modal. Modal dia berapa? 10. Atau duit dia. Duit yang tak patuh syariah 90. Duit tak patuh syariah ni nak bawa mana? Tuan-tuan puan-puan bawa pergi lembaga zakat Selangor. Dia merupakan salah satu daripada wakil bagi Majlis Agama Islam Selangor bagi mengumpul duit tidak patuh syariah. Bukan kata cuci mesin, duit pelaburan yang tidak sah. Contoh pelaburan yang tak patuh syariah. Dan ada persen, contoh pelaburan KWSP yang bukan KWSP syariah, yang KWSP satu lagi. Kemudian dividen dia tu tak boleh pakai. Nak masuk mana? Pergi dekat lembaga zakat Selangor, cakap saya nak bayar duit tak patuh syariah. Bayar kat situ. Dia ada resit nanti. Sebab apa? Sebab MAIS di negeri Selangor, MAIS adalah pemegang amanah bagi orang Islam. Jadi duit tersebut akan digunakan untuk tujuan umum. MAIS jawatankuasanya akan tetapkan apa benda-benda umumnya. Baik. Jadi kalau misal kata boleh diasingkan, okey. Habis macam mana nak asingkan minyak? Minyak tu dah campur kan, tak boleh nak asing. Kalau kita gelegakkan dia, dia menggelegak, panaskan dia, gelegak je. Dia takkan boleh diasingkan. Kalau air, kaedah lain. Air, kaedah lain. Okey, air. Kita tengok. Tidak sah menjual air mutan najis. Tadi minyak, lepas tu cuka. Yang ni air. Air mutan najis, tidak sah menjual air mutan najis walaupun dapat disuci dengan dibanyakkan. Ditambah supaya menjadi banyak pada yang sedikit dengan hilang perubahan pada air yang banyak. Maksudnya, tuan-tuan puan-puan, kita ada Indah Water kan? Indah Water Consortium. Baik, dia cas untuk tangki septik lah. Tangki septik. Adakah urus niaga tu adalah urus niaga mengambil najis? Bukan. Bayaran yang dibayar itu adalah bayaran perkhidmatan dia, bukan bayaran jual beli najis. Yang ni kena faham. Ada sembang-sembang kartun lah, sembang-sembang kat kedai minum kan. Seronok tuan-tuan bila imam ni, kalau tuan-tuan tengok saya kat luar kadang, kita tak adalah berkopiah selalu. Bila tak kopiah, tak jubah tuan-tuan, dia punya soalan tu luar kotak tuan-tuan. Dahsyat juga soalan. Ustaz,
Saya nak tanya Ustaz, apa dia? Saya ni Ustaz, 6 bulan sekali jual tai. Jual tai. Apa benda tu? Macam ni Ustaz, saya tangki septik kat belakang. Jadi saya jual lah kan, jual kat Indah Water. Indah Water ambil tai tu. Sah tak jual beli tu Ustaz? Saya cakap bukan jual tai. Kita bayar dia atas perkhidmatan dia, bukan atas najis tu. Kalau kita niat jual atas najis tu, hukumnya tak boleh. Sebab dikira jual beli najis. Sebelum ni kita dah bicara tentang jual beli baja. So, kalau Indah Water Consortium, kita bayar perkhidmatan dia untuk pengurusan yang itu, bukan urus niaga jualan najis. Apa dah faham? Oh, ya ke Ustaz? Yelah, mana ada orang nak beli kan? Jadi kita nak beli atas dasar dia kita bayar tu atas dasar perkhidmatan. Baik. Jadi cerita dia tuan-tuan, air ni dia masuk tempat proses lah. Kan kita bagi Ustaz, kita bayar pula kan. Itulah perkhidmatan. Okey. Daripada air tu dia proses. Jadi satu air namanya air osmosis berbalik. Kaedah apa? Osmosis berbalik. Kalau beli air mineral, ini air mineral water, tutup biru. Dia tutup putih. Malam ni sensitif sikit lah dia punya ni. Sebut banyak benda, banyak company saya sebut. Tapi nak bagi faham kan. Baik. Kalau tutup putih, namanya air osmosis berbalik. Apa hukum menggunakan air ni Ustaz? Kan asalnya najis. Tiba-tiba jadi macam ni. Boleh ke kita pakai Ustaz? Baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, benda ni ada fatwa. Kalau misal kata tuan-tuan buka satu penggunaan semula biofluid terawat dan biopepejal dari Loji Rawatan Kumbahan LRK Indah Water Consortium. Status perwataan tidak diwartakan bagi negeri wilayah persekutuan. Kalau tuan-tuan puan-puan buka mesyuarat jatuhan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan kali ke-100 bersidang pada 27 Februari 2017, 30 Jamadil Awal 1438 Hijrah. Menimbang dan meneliti perkara berkaitan dengan tadi, maka loji rawatan sisa kumbahan itu melalui 3 proses rawatan utama: permulaan, rawatan utama dan rawatan sekunder. Maka dari segi kaedah dia panjang. Mesyuarat telah berbincang dan mengambil keputusan seperti tersebut. Idza kana al-ma'u qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud jika air mencapai 2 qalah ia tidak menanggung najis lagi. Dan juga satu kaedah dalam kaedah khilaf dalam kalangan ulama kecuali dalam mazhab Syafi'i, pembagian air yang banyak jika lebih 2 qalah maka hukumnya tidak najis. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', jika seseorang hendak membersihkan air yang terkena najis, hendaklah diperhatikan keadaannya. Sekiranya kenajisan air tersebut berlakunya perubahan pada warna, bau dan rasa dan melebihi 2 qalah, maka air dikira suci disebabkan perubahan itu hilang dengan sendirinya. Tapi kalau air tu sedikit, maksudnya kalau misalnya air tu banyak, Indah Water buat rawatan syabas rawat air kan. Kemudian air itu disalurkan melalui pipe. Kemudian air itu adalah air mutlak. Disebabkan apa? Satu kaedahnya hilang bau, warna, rasa. Satu. Kaedah yang kedua mesti melebihi 2 qalah. Yang ketiga mesti melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh jatuhan kuasa perundingan syarak. Begitu juga isu berkenaan dengan air proses rawatan ini, dia menggunakan kaedah penyejatan yang mana Allah Ta'ala lakukan secara semula jadi. Kan daripada air itu mutan najis, dia kena sejat. Kemudian kalau tuan-tuan panaskan air najis,
tuan-tuan tapis air ni saya buat dengan Cikgu Sain. Kita buat penyejatan disebabkan air najis tu, kemudian dia turun, air tu meleleh. Tuan-tuan akan tengok air tu mula dia kuning cair. Tapi kalau kita buat pada kandungan air yang banyak, air yang tersejat tu turun, dia jadi air yang jernih. Yang itu boleh. Dia kembali kepada asal dia. Sebab tu proses rawatan tu 3 rawatan. Kaedah 3 rawatan. Beza dengan air yang kurang 2 kolah. Contoh, kita buka botol, Saramat buka botol, bor dalam cawan, kemudian tutup botol, nak minum tiba-tiba masuk tai cicak, keluarkan, ambil buh lagi, tengok jernih, minum. Air mutan najis, kurang 2 kolah. Jadi macam itulah kaedahnya. Jadi kalau misal kata kita dalam keadaan kita jual beli, jangan sampai kita jual benda yang mutan najis. Perhatikan apa barang yang kita beli, apa barang yang kita dapat, apa barang transaksi yang kita buat. Sebab muamalat itu boleh jadi batal disebabkan akad. Kita bayar Indah Water, ingat kita jual tai, bukan. Rupanya kita beli perkhidmatan dia. Kalau sebelum ni dia niat dia jual beli najis, maka urus niaga tu batal. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau saya bahasa setelah kata terlanjur bicara, terlanjur masa. Mudah-mudahan memberi kefahaman untuk kita gunakan dalam seharian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.